أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إني استودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan berada di atas muka dunia lagi. Dapatlah kita buat persiapan untuk kita menuju ke negeri akhirat nanti. Sambungan pengajian kitab kita ya, muka surat 8, muka surat 7. Muka surat 7. Ketiganya dalam kurungan itu tablighun. Artinya wajib menyampaikan oleh sekalian Rasul akan bara yang disuruh sekalian mereka itu sampai akan dia bagi sekalian umat. Jadi kita masih lagi berada ataupun membicarakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang wajib bagi segala rasul sallallahu alaihi wasallam, segala rasul alaihi wassalam, yang mana wajib kita kena i'tiqad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan siddiq, amanah. Dan yang ketiga kita belajar malam ni ialah tablighun. Tabligh artinya wajib menyampaikan oleh sekalian Rasul akan barang yang disuruh mereka itu. Sekalian Rasul menyampai akan dia barang bagi sekalian umat. Jadi wajib mereka itu menyampaikan menyampaikan segala perkara yang disuruh sampai, yakni hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang di situ kena hukumlah. Allah Ta'ala suruh menyampai, maka dia royaklah. Seperti mana berlaku dalam Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipardukan semaya asalnya 50 waktu sehari semalam.
kita bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalnya semaya ini 50 waktu. Kalaulah 50 waktu, kita nak celah mana masa kita. Hak 5 waktu ni pun kadang-kadang tak cukup masa. Dengan makna tak cukup masa, tak buat. Tak ada nak melakukan amal ibadat semaya 5 waktu. Kalau 50 waktu, lagu mana? Tetapi kurang sampai 5 waktu. Tetapi pahalanya seperti 50 waktu juga. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah semaya ni tak boleh nak tinggal. Maka Rasulullah balik sudah daripada Mi'raj, maka Rasulullah khabar kepada umatnya, kepada sahabat-sahabat, bahawasanya diwajibkan semaya. Hingga di dalam medan peperangan pun wajib kena semaya. Dalam medan perang pun ada cara dia semaya. Bila sebut peperangan, maklumlah sentiasa musuh memperhatikan kita, maka disitulah betapa pentingnya sembahyang. Kita ni tak perang, sakit gigi, tak semaya dah, tak boleh. Allah Ta'ala uji masuk hospital, bahkan doktor misi tak suruh pula sedang molek. Tak, sedekah kena semaya, kena sembahyang. Kalaulah kita mempunyai anak yang kasih kepada sembahyang, bila kita duduk di dalam hospital, anak akan suruh kita sembahyang. Takut kita mati dalam keadaan mengejarkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tinggal sembahyang ni, mati dalam mengejarkan maksiat. Nak sembahyang rana tak? Waya berjala-jala ni, tidak menghadap kiblat pula. Tak nak ambil wuduk tak boleh. Paling-palingnya sembahyanglah, paling tidak sembahyang menghormati waktu. Sembahyang menghormati waktu. Sekiranya kalau boleh sembahyang yang sepenuh, maka usahalah kita sembahyang. Bahkan di dalam hukum disuruhkan, tak boleh qiyam, kena duduk. Tak boleh duduk, kena berbaring. Tak boleh berbaring, kena meletah. Dan ada kaedah-kaedah masing-masing. Hingganya tak boleh isyarat dengan mata, akhir sekali isyarat dengan hati. Kalau tak boleh isyarat dengan hati, maka jawabnya matilah dia. Dah tak boleh isyarat dengan hati, dah matilah orang tu. Maknanya isyarat dengan hati pun kena semaya. Tak boleh isyarat dengan kelopak mata. Sebab itulah kita jangan meringan-ringankan semaya. Jangan kita ni berasa tak apa, tak semaya. Bahkan berasa rugi dan berasa kedebar, berasa bimbang sangat sikalau kita tak semaya dan anak-anak kita dan orang yang bawahan kita kena semaya. Kalau kita tokeh, kita ni jenis tokeh, tauke, jadi kepala orang, bos, maka anak-anak buah kita tu wajib kita kena suruh dia semaya. Wajib. Tidak menanggung bagi kita. Anak kita pun wajib kena semaya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi suku neraka yang dinamakan Saqar. Neraka ni neraka Allah Ta'ala jadi untuk orang yang tak semaya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya,
Sebab apa yang menyebabkan kamu ni masuk neraka sakar? Qalu, maka berkata mereka itu, lam naku minal musallin, aku bukan kalangan orang yang sembahyang. Nak menunjuknya sembahyang ni penting. Tak pada kita sendiri, tak anak kita, isteri kita, kita ambil beratlah bab sembahyang. Sembahyang pula lagu mana? Sembahyang yang mencukupi syaratnya, rukunnya, sahbatannya kena tahu. Sikit lagi kita akan masuk babus solah. Tak lama dah tu. Ada sepipi lagi nak menyatakan sembahyang. Jadi berbagai-bagai masyarakat sembahyang lah ni. Padahal Rasulullah sabda, ramai orang yang tak sembahyang di akhir zaman, sama ada dia tinggal terus sembahyang ataupun dia sembahyang tetapi tidak belajar. Dia tinggal terus hak nampaknya tak sembahyang, tetapi sembahyang tapi tidak belajar. Sembahyang tak belajar. Dalam keadaan sembahyang dia melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam keadaan sembahyang dia melakukan perkara yang tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka sembahyang ni tidak dikirakan sembahyang juga, walaupun sembahyang dia. Sebab itulah kita kena belajar. Ada khususiah babus solah, mengucap 2 kalimah syahadah rukun Islam. Dia ada bab dia syahadah. Menunaikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia ada bab dia babus solah, bab sembahyang. Dan semua berzakat dia ada bab dia, menunaikan haji dia ada bab dia, dan puasa di bulan Ramadan ada bab dia, babus siyam. Maka yang pentingnya kita kena belajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di Isra, di Mi'raj, maka Rasulullah khabar kepada umatnya ialah wajib kena sembahyang. Itu Rasulullah tidak sunyi, tidak sembunyikan. Rasulullah tidak susu. Rasulullah menyampaikan kepada umat dengan perkara-perkara yang disuruh sampai akan dia. Sebablah tablighun, wajib menyampaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi mal'unu, orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat akan dia. Orang yang menyembunyikan ilmu, susuk ilmu, dilaknat. Sebab itulah kita tahu sepatah dua. Mudah-mudahan kita boleh bagi tahu kepada anak kita, isteri kita dan orang bawahan kita. Selama ni kita duk belajar, maka sekadar yang kita tahu, kita jangan susuk ilmu. Mengajarlah, ajarlah, bagi tahulah kepada anak kita, isteri kita. Inilah salah satunya keberkatan yang kita belajar dan kita boleh oyak kepada orang lain pula. Takut-takut akhir zaman ni Allah Subhanahu wa taala uji dengan kebendaan. Bila uji dengan kebendaan, maka dia duk galik dengan kebendaan. Hingga ke semaya tak cara, dan isteri tak semaya pun tak cara, anak tak semaya pun tidak cara. Tak sempat nak tanya anak semaya ke tak. Ini masa yang tidak barakah. Duk sibuk sokmo mencari harta benda. Sedangkan tak ada nak suruh bini tutup aurat. Tak ada nak suruh anak dah tutup aurat. Duduk sibuk semua. Itu semua itu wajib ke atas kita. Jangan sembunyi, kena royak. Kena royak. Royak kepada anak kita, kepada isteri kita, kepada orang bawah daripada kita. Kerana apa? Ini tanggungjawab kita. Wajib jangan sunyi, jangan sembunyikan ilmu.
Lawannya al-kitman artinya menyembunyikan sekalian mereka itu akan barang yang tersebut itu menyembunyikan. Barang kena kepada hukum. Lawannya tak mustahil, iaitu mustahil benda tentu tidak pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sekalian mereka itu akan barang tersebut itu. Adapun tanda sidik yakni benar sekalian Rasul alaihi mussalatu wassalam dan amanah mereka itu dan tabligh mereka itu, maka iaitu firman Allah Ta'ala pada hak Nabi kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat ni pernah kita baca dak, kita dengar ni. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya dan akan apa suatu yang mendatang akan kamu oleh Rasulullah, apa-apa yang Rasulullah bawa datang kepada kita, maka ambil oleh kamu akan dia. Ambil fakhuzuhu. Dan akan apa suatu yang menegah ia akan kamu, maka jauh oleh kamu akan dia. Mana-mana yang Rasulullah tegah, maka jauhlah kamu. Ini menunjukkan ada Rasulullah itu bersifat dengan sifat tabligh, amanah dan sidik. Yakni tetap kala mengetahui Allah Ta'ala akan benar Nabi kita dan kepercayaannya dan tablighnya, maka menjadi Allah Ta'ala akan dia pesuruh kepada kita. Maka Allah Ta'ala jadilah Nabi sebagai pesuruh kepada kita, dan disuruh akan dia dengan mengikut akan dia pada barang yang mendatang ia akan dia kepada kita daripada Allah Ta'ala. Maka disuruh mengikut pula. Bermula yang demikian itu menunjuk atas mustahil menyalahi daripada barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan dia, kerana mustahil bertukar ilmu Allah Ta'ala akan jahil, dan lazim daripadanya mustahil Nabi kita itu dusta. Maka mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan dusta dan khianat dan menyembunyikan. Maka wajiblah bersifat dengan sidik, amanah dan tabligh patanah, sebagaimana kita belajar tadilah lepas ni. Bermula sekalian Rasul yang lain, iaitu seumpama Nabi kita juga, yakni Nabi kita juga bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, Rasul lain pun. Dan adapun yang harus pada zat mereka itu, pada diri mereka itu, Rasul alaihi mussalatu wassalam, ya wajib kita mengetahui dengan tafsili, ialah satu, iaitu satu sifat jua, iaitulah al-a'rabul bashari, yatul lati la tuaddi ila naqsim fi maratibihim fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwihi. Ini artinya iaitu segala perangai manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu. Jadi Nabi dia bersifat dengan sifat kemanusiaan, perangai manusia. Perangai manusia. Al-bashariyati, bashari ni asal makna bashar, bashar ni ialah kulit. Kerana kita ni bila lihat seorang, kita tengok mana? Tengok kulit lah. Bashari ni manusia. Yakni manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Perangai Nabi ni seperti perangai manusia, tapi manusia mana? Manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Perangai yang tidak membawa kepada sifat kekurangan martabat Nabi.
yang tinggi seperti pada martabat mereka itu yang tinggi seperti sakit yang sedikit. Nabi sakit sebab dia manusia. Sebab Nabi manusia, dia kena demam, dia sakit, dia makan, dia minum. Tu Rasulullah. Sebab dia bukan malaikat. Maka bersifatlah dengan sifat kemanusiaan. Tu Rasulullah. Tapi manusia yang mana? Manusia yang afdal, yang terlebih afdal segala makhluk-makhluk ni. Dan lawannya wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut itu. Wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut itu, atau mustahil, yakni tidak terima pada akal bahawa Nabi itu tak sakit. Tak boleh gitu. Nabi bukannya tak sakit, Nabi pun sakit juga, iaitu mustahil. Benda tertutup. Sebab Rasulullah ni manusia, dia tak ada sakit demam juga. Sebab manusia. Tetapi sakit yang tidak membawa kepada liar ataupun liar manusia yang nak masuk dekat. Misalnya tidak gila, itu membawa kepada martabat Nabi, itu jatuh pada martabat Nabi. Nabi tidak sakit sopok. Sebab orang jadi liar nak masuk dekat takut jakit lah. Itu tidak pada Rasulullah. Hingga ada Rasulullah ni, dia ni sakit demam biasa, sebagaimana manusia biasa. Tapi Rasulullah tidak manusia seperti manusia biasa. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, adapun tanda harus perangai Nabi, iaitu mereka itu Rasul. Bagi mereka itu, iaitu nyata dipandang, yakni jelas dipandang jatuhnya, yakni berlaku dengan mereka itu alaihimussalatu wassalam. Tengok berlakunya Nabi, kita tengok Nabi berkahwin, Nabi makan, Nabi kerja, Nabi sakit juga. Itu untuk mengajarkan umat-umat sebagaimana kita. Tak, Nabi kata bila sakit sabar. Takut-takut Nabi, kalau Nabi tak sakit, Nabi tak demam. Takut umat kata sedaplah Nabi, dia tak sakit, tak demam. Dah bolehlah sabar kita ni. Tak, bahkan asyaddukum bala al-anbiya, bersangatan bala itu para Nabi. Bala di sini ujian, bukan bala dengan maknanya bala yang Allah Ta'ala benci. Tak, bala ni ada tiga martabat. Tak, pertamanya bala dia panggil li ta'dib. Keduanya panggil bala li ta'zim. Ketiganya bala li ta'zib, untuk nak menyeksakan. Jadi untuk bala untuk nak menaik martabat Rasulullah dan untuk nak mengajar umat-umat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah 4 sifat, iaitu 3 yang wajib, yang 1 yang harus, dan lawannya 4 pula. Maka jadilah 8 sifat. Ni ulama hipunglah. Ulama hipung kira-kira jadi 8 sifat. Maka inilah yang masuk di dalam makna kata kita Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tak boleh kira tanggal. Maknanya bila kita kata la ilaha illallah, maka kita pun kena ingat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Dan jika dihimpunkan 8 ini dengan makna 42 dahulu, maka jadilah ni ulama himpun ni 50 sifat yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama dulu dia kira-kira kalau himpun-himpun
Dengan makna terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu 50 sifat. Sebab itulah kata orang dulu waktu kita genggal tahiyat akhir ni. Kita genggal gini. Wak bulat tu tak? Orang dulu. Maka 50 kita genggal akidah 50 akidah kita genggal yang disusun oleh ulama tu. Mana? 5 ni kosong, bahasa Arab 5. Lepas ni titik ni. Jadi kita pegang tu akidah kita tu. La ilaha illallah. Terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kalimah ni lah yang patut kita kena memperingankan lidah kita. Tetap kalau lebih-lebih lagi kita nak mati. Kalimah ni lah biar kita usaha. Walaupun kita kerja siang hari pun jangan lupa dengan kalimah ni. Tak nak pergi kerja, tak hati kita hidup, boleh ingat la ilaha illallah. Duduk dalam keadaan kerja pun la ilaha illallah. Ni payah nak latih kalimah ni. Malaikat minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta sungguh. Mudah-mudahan lidah kita ni dibasahi dengan kalimah ni sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita duk kata alaiha nahya, di atasnya lah kami hidup, wa alaiha namut, dan di atasnya lah kami mati, wa alaiha nub'atsu insyaallah, dan di atasnya lah kalimah ni lah kita dibangkit oleh Allah Taala. Minta baca mana kita sebut banyak kalimah ni, beribu-ribu. Beribu-ribu kita sebut, banyak lagi baik. Ni bukan cala-cala orang yang dapat menyebut isi-isi Allah ni. Orang berkelas kita ni kadang-kadang Allah tak tolong, masa 24 jam tak ada nak sebut nama Tuhan. Sedangkan dalam sehari kita ni kalau boleh kita buat hak kita, dan kita buat hak Nabi, dan kita buat hak Allah Subhanahu wa taala. Hak kita mana kita memperbanyakkanlah gapah? Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Paling-paling kurang 100 kali. Allah Ta'ala bagi masa 24 jam ni tak boleh nak isi 100 kali sebut. Debek benar kita. Cuba kita mikir. Debek 24 jam. Dah naik tari nak boleh sapa kau turun tari tu lambat. Tapi Allah Ta'ala persikapkan, persepitkan masa, tapi tak ada nak sebut la ilaha illallah 100 kali. Ataupun tak ada nak mengucap astagfirullah 100 kali. Itu nak ya Allah Ta'ala singkatkan masa kita. Sedangkan 24 jam yang sama orang lain boleh, apa kita tak boleh? Begitu juga kita kena buat hak Rasulullah. Hak Rasulullah, selawat kepada Rasulullah 100 kali. Tak ada kah dalam sehari? Lebih lagi dah. Tapi tak boleh kerana kita tak cakna 24 jam ni kita isi dengan gol lain. Siapa keptala selawat ke Nabi tak cukup 100 kali. Debek kita. Faham aku tak debek ni? Kelas kita ni Tapi kalau orang kata mu ni debek, nak marah. Patut kita ni kalau kita orang kedebek, kita kata kita sendiri. Tak ada orang nak marah sebab kita kata sendiri, aku ni debek sungguh. Selawat ke Nabi pun tak banyak. Paling-paling kurang baca lah. Bahkan dalam bulan Sya'ban ni bulan Rasulullah. Selawatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun selawat-selawat Ibrahimi, selawat-selawat Tibil Qulu, selawat syifa. Banyak selawat, tapi oleh kerana banyak selajak kita malah nak selawat. Tak selawat 100 kali ni sikit je bagi orang yang banyak selawat ribu-ribu dalam sehari.
Tapi bila Allah Ta'ala mensepitkan masa dia jadi tak ada, walaupun 24 jam sehari, tetapi tidak sempat nak berselawat kepada Rasulullah. Debek. Kita letak kita lah. Debek kita ni. Maknanya kita ni kelas debek. Nak sasih ke Nabi, nak selawat ke Nabi, tak ada. Lepas tu timbullah pitu takwil. 100 kali bukan wajib. Takwil selalu dah. Tak baca Quran bukan wajib, selawat ke Nabi bukan wajib. Sedangkan kelebihan yang amat sangat selawat ke Nabi ni, baca Quran kelebihan yang amat sangat. Bila terbuka pintu takwil, semualah dah jadi. Sebab itulah kita kalau boleh banyak kelas selawat, lebih-lebih lagi di bulan Sya'ban ini, bulan yang nak menepuh dah bulan yang mulia, dah bulan Ramadan. Ada 18 hari lagi nak masuk Ramadan, lebih kurang dah. Dekat dah kita ni. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkatkanlah kami pada bulan Sya'ban ni. Jangan minta saja tapi tidak mengitai-ngitai apa yang patut kita buat di dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah beri berkat kepada kami bulan Sya'ban. Kalau hak tak jenih, rajin jemaah, isi, rajinlah sembahyang berjemaah 5 waktu sehari semalam. Dalam bulan Sya'ban ni kerana nak latih ni masuk bulan Ramadan. Kalau jenis pelawak, misalnya kecek bahu sama, maka latihlah kita. Jangan kita cakap banyak. Bila cakap banyak tu perkara-perkara yang dusta, yang bahu. Ganti dengan percakapan ialah kalimah-kalimah yang baik, seperti berzikir sana. Juga ada juga orang cakap pelawak dengan bini. Tak, bila cakap pelawak dengan bini, dia nak kecek bohong, dusta dengan bini. Bini kata gimana be? Nak pergi berderak. Kadang-kadang nak pergi rumah bini muda. Misalnya bini tanya nak pergi mana, nak pergi situ sini. Pelawak. Bahkan jangan kita dusta. Itu kita masuk pada hamba lah. Masuk bulan Sya'ban ni, memperbanyakkanlah berselawat kepada Nabi. Bulan lain pun banyak juga. Tapi bulan yang dekat nak masuk bulan Ramadan ni, kita latih dah. 18 hari lagi. Kita cadar dah. Tak nak isi, nak bekal gapo di dalam bulan Ramadan nanti. Tak biasa pegang Quran, ambil Quran. Mula pada malam ni, esok kau pegang Quran. Cari Quran dalam rumah tu, dalam mari robok tu. Quran duduk buat hiasan saja. Tepek situ, tepek sini, tapi tak baca. Ambil Quran, sapu-sapu debu dulu. Tak, sapu-sapu debu Quran dalam rumah kita, buka Quran, baca Quran. Nak baca warna tak pandai, baca juga. Biar kita ni kasih kepada Quran. Ni tinggal langsung. Tak setuhnya Quran. Ajar nafsu kita baca Quran. Sebab kita akan masuk bulan Ramadan. Sesiapa yang buat persiapan dan gembira nak masuk bulan Ramadan, maka Ramadan akan ucap kepadanya selamat datang. Mestilah orang itu orang yang dimuliai oleh Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang tidak buat persiapan masuk bulan Ramadan, masuk-masuk gitu ya, seperti mana orang kafir pun masuk bulan Ramadan juga, orang tak sembahyang. Maka ada kelebihan orang yang buat persiapan untuk bulan Ramadan yang akan datang lagi. Itulah kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkatkanlah aku dalam bulan Sya'ban, wa ballighna, sampaikanlah aku, widalah aku, wijupalah aku dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita kata dah hak lepas dah, malaikat ada 60 malaikat sayap, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni ada 60 sayap malaikat dia, sayap dia. Tetapi dia bukanya dak 2 saja, dia tidak akan buka sayap dia, 2 sayap dia melainkan pada malam Lailatul Qadar.
Sayap dianya bila dia buka minal masyriq ilal maghrib, daripada tari naik sampai ke tari jatuh, besarnya sayap dia. Ini kelebihan bulan Ramadan. Jadi kita berasa suka, biar berasa gemar bila nak masuk bulan Ramadan. Jangan duk mikir lapar pula lah kitanya. Dak nak masuk bulan Ramadan nanti sudahlah pusing dah. Dak, biar suka. Ya, kita gembira kerana bulan Ramadan ini sesiapa yang mati dalam bulan Ramadan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mudah-mudahan kita dak latih semua diri kita, dak latih diri kita biar jadi dak di dalam darah daging kita dak kalimah ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dak masa kita belajar dulu pondok Pasir Tumbuh, tok guru kita dia ijazah dalam sehari paling kurang 1000 sehari. Dia tu puluh-puluh ribu sehari. Kita tak ada lah, kita malah. Dah 1000 sehari. Kita kata banyak tu, tak boleh buat. Dah. Pitih nak banyak, zikir pun kena banyak. 1000 sehari kalau pitih kita pun sedap dah 1000 sehari. Dah zikir cakap nak 130 sehari ya. Banyakkan zikir. Sebab makanan rohani kita. Makanan rohani, bila rohani kita sihat, maka segala amal ibadat yang kita buat jadi kemanisan. Nak tahu sihat tak sihat rohani kita, cuba ambil. Dak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Pegang Quran rajin kau dak. Baca. Kena 2 pipi menguat nak tidur. Atau panggil rohani tak sihat, patut kena berubat. Salah satunya adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, sesungguhnya zikir kepada Allah Ta'ala dapat menenangkan hati. Sebagaimana di tempat kita tu, rumah kita atau pondok tu, tiap-tiap malam kami kita berzikir, orang kampung pun mari. Dia pakat dak 2 buah kereta mari berzikir. Mujurlah ada dia dengan kita jadi rajin. Kalau dia tak mari dengan kita malah. Dak dia mari berzikir 1000 paling kurang. Duk ikut dia lah. Kita tupai dia. Kalau dia tak mari dengan kita malah-malah. La ilaha illallah. Zikir sungguh-sungguh. Tak. Tutup pukul hati kita. Carilah tempat-tempat zikir kalaulah kita ni malah nak berzikir. Berkawan dengan orang yang berzikir, mudah-mudahan hati kita banyak dak bersih daripada kekotoran. Bersihkan zikir kita dengan zikir. Ni malah zikir. Tu imam baca wirid sikit panjang sikit marah. Marah dah. Yang mana dia malah nak berzikir. Sebut zikir tak rugi pun orang yang sebut isim Allah Ta'ala, banyak lagi baik. Hingga Nabi kata berzikirlah kamu hingganya orang kata kamu gila. Kita pula nak zikir takut orang kata gila. Pelik dah. Sedangkan kita berzikir hingga orang kata mu tu gila. Makna banyak kita menyebut mulut ni gerak-gerak berzikir. Jadi zikir ni mengingati Allah Ta'ala. Salah satu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kalimah ni jangan tinggal lah, duduk mana-mana. Kita pergi cok ke, kita pergi ulu pisah getah ke, kita menoreh ke, kita kerja apa pun, insya-Allah latih dah. Insya-Allah mati dalam husnul khatimah. Siapa-siapa mati dengan kalimah ni husnul khatimah, itu yang kita naknya. Tak mati dalam hadak suul khatimah, mati dalam keadaan sejahat-jahat kesudahan. Itulah, nak zikirlah banyak. Bila hati bersih, maka Allah Ta'ala bantu kita. Kerana bila hati bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keredaan. Allah Ta'ala reda dan Allah Ta'ala bantu kita boleh dak mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Kifayatul Awam.
Ada kodok kita kitab ni Kifayatul Awam. Itu berjawab sikit sunat tasbih mana ni. Kifayatul Awam. Wallahu a'lam, bermula Allah Ta'ala yang amat mengetahui. Sudah molek situ. InsyaAllah ada masa kita sambung balik. Jadi tak ada dah. Lepas raya lah pula dah. Ni ada lagi. Dah sebab dah. Dah bulan akhir dah ni. InsyaAllah lah apa-apa benda ada orang maklum lah pula kitanya. Wallahu a'lam, bermula Allah Ta'ala a'lam yang amat mengetahui. Setakat tu dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang kuat itu daripada hamba sendiri. Kitabus Salah, insya-Allah kita sambung nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.